Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi min rujisin najisil khaba'is muhbisi syaitanir rajim. Artinya dengan nama Allah Ta'ala, ya. Dengan nama Allah. Sebab itu setiap perkara kena sebut nama Allah, kena sebut kalam-kalam Allah. Keluar-keluar nanti slipper hilang. Sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jangan keluar-keluar kasut hilang, marah pula, ya. Balik-balik rumah, tengok-tengok rokok hancur pula. Anak patah kan. Sebut apa? Masya-Allah, ya. Siapa suruh risau rokok? Padam muka. Artinya anak tu patah kan? Ya. Siapa suruh patahkan? Allah yang mematahkan atas kehendak Allah. Ya. Macam ni kita belajar lah. Atas kehendak Allah dapat belajar. Kalau Allah tidak berkehendak, tak dapat belajar. Ya. Sebab itu kena balik pada takdir. Ya. Kena balik kepada takdir Allah. Sebab itu duit dalam maju pun tak semuanya kita punya. Kita kadang cuma pemegang aja. Itulah, ya. Pemegang sahaja. Dah ditulislah banyak ni orang ni punya, banyak ni orang ni punya, ya. Lepas tu kena balik pada takdir Allah. Balik-balik rumah pula bini pula marah. Ya. Balik pada takdir Allah, ya. Bini marah sebut alhamdulillah. Boleh? Ya, tak boleh, ya. Bini marah maju dua-dua sokok. Sokok, ya. Busuk punya orang. Dengan nama Allah Ta'ala aku berlindung dengan Allah Ta'ala. Minta berlindung dengan Allah, ya. Jangan berlindung selain daripada Allah, ya. Betul, syirik ni banyak kaedah. Dia ada syirik jali, syirik khafi, syirik af'al khafi. Kapi ni pun banyak kaedah, ya. Kapi segi qauli, ni qauli, ya. Kapi segi fa'li, perbuatan. Kapi segi qalbi, dalaman, ya. Dalaman dia panggil syirik af'al khafi, ya. Tapi segi fa'li, dia menyembah selain Tuhannya, ya. Tak kira pokok ke, batu ke, orang ke, siapa pun, ya, dengan perbuatan dia. Ni. Ada kafir, ada yang kafir tu dia tak jatuh murtad, iaitu dia kufur nikmat. Ya, kafir juga tapi kufur nikmat. Fa bi aihi ala rabbikum atkaziban. Allah bagi dia nikmat mata, tapi mata ni cuma buat tengok handphone je. Kita tak tengok pun kita Al-Quran, ya. Allah bagi mata ni cuma tengok TV je, cuma tengok wayang, ya. Itu pendekar apa? Mak Kilau. Pendekar Mak Kilau. Dia orang boleh pergi wayang, boleh pergi tengok, anak beranak boleh pergi, boleh bayar lagi. Tapi pergi masjid, pergi surau menuntut ilmu, tak boleh nak bawa anak bini pergi datang masjid menuntut ilmu, tak boleh. Padahal pergi menuntut ilmu tak kena bayar pun. Ya, yang kena bayar ustaz je. Itu pun kalau ustaz yang menetap pembayaran. Kalau jenis ustaz yang tidak menetap pembayaran, ustaz ni ikut sukarela dia lah. Kalau masjid bagi, alhamdulillah. Masjid tak bagi pun alhamdulillah, ya. Sebab itu di antara ahli ilmu yang boleh menerima zakat, iaitu orang yang mengajar ilmu Allah Ta'ala atas urusan ilmu Allah Ta'ala fi sabilillah, kerana Allah. Boleh, ya. Ada guru-guru yang mengajar, dia mengajar Al-Quran ke, mengajar kita Allah, kita tauhid, fiqh ke, kita tasawuf ke, ya. Guru ni boleh terima dana zakat sebab dia termasuk fi sabilillah. Sebab itu ulama bagi tahu harus menetap pembayaran dan jatuh haram menetap pembayaran apabila niat dia lain, ya. Tidak niatnya kerana Allah. Kena tahu, ya. Dia banyak kaedah hukum fiqh, dia banyak kaedah hukum fiqh, ya. Daripada kekotoran najis, sebab tu kita ni ada najis luaran, ada najis dalaman. Dalam hadis apa? At-tuhuru miftahus solah, kesucian kunci bagi semayang. Sebab bermula solat tu, nak solat yang sempurna, bab najis kena jaga sungguh. Kadang bab orang lelaki kencing, kadang tak jaga, kadang kencing berdiri, ya. Yang boleh kencing berdiri ni kambing je. Kambing, kucing boleh, ya. Dia main pancut-pancut boleh, ya. Orang tak boleh. Orang ni asalnya sunnahnya kencing bertenggung. Boleh kencing berdiri, boleh. Bila dia kencing bertenggung, dia tak tus, boleh. Sebab kencing ni banyak orang tak mengaji ni. Kadang bukan tak mengaji, kadang dia tahu tapi dia ambil benda ni, dia ambil sambil lewa bab kencing. Sebab bermula seksa kubur daripada kencing tak bersih. Masuk dalam kubur je, terus kena kodam, terus kena seksa dengan malaikat Allah sebab kencing tak bersih. Hati-hati orang lelaki, ya.
Kadang komen motor sampai kadang setengah ni komen motor kena tak semayang, kadang kawan tanya apa tak semayang. Kain ana kotor, seluar ana kotor. Ya, seluar ana najis. Najis mana yang kotor basuh ah. Kan susah pun pergi bila air buka seluar basuh, yang mana yang kotor tak ada masalah. Ya, kadang alasan dia kata seluar ana kotor. Dia cakap kotor semayang sah, jangan najis ya. Sebab tu kena tahu kaedah solat, kena tahu bab tentang solat. Solat ni banyak orang ambil ringan. Sebab tu dalam Al-Quran apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar tu lam nakum minal musallin. Orang tak semayang ni khas, dia ada khas neraka saqar. Betul berbeza orang tinggal semayang dengan sengaja, tinggal semayang tertidur lain. Kalau semayang dia tinggal, contoh dia subuh dia tertidur. Tertidur kena tahu tertidur yang macam mana. Kalau dia tak subuh tertidur, itu memang saja-saja tu. Kalau seminggu sekali ke sebulan sekali dia terlajak, ni kata ulama, orang macam ni dia wajib qada solat. Orang macam ni dia wajib qada solat, dan dia orang yang macam ni dia tidak berdosa sebab dia tertidur. Kalau saja-saja tinggal semayang, meeting tak semayang, kerja-kerja tak semayang, catering tak semayang, sibuk dengan catering sampai lupa semayang, orang ni wajib qada solat, wajib taubat. Wajib taubat. Wajib taubat. Sebab itu di antara raja zikir adalah istighfar. Itu raja zikir. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kita tak ada istighfar bila sakit istighfar. Tadi kita baca ada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita sebut tadi dalam 20 kali. Tak banyak pun 20 kali. Allah sebut kita 20 kali. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Kau apa Quran kan? Hafiz kan? Bukan? Fazkuruni azkurkum. Siapa sebut aku sebut dia. Siapa ingin dia selalu dia panggil oleh Allah, Allah rindu dengan dia, dia kena selalu panggil Allah. Itu lah. Selalu menyebutkan Allah. Tak ada kita sebut kalau Allah apabila kita susah, salah. Datang sembahyang jemaah pun bila dekat Mekah baru sembahyang jemaah. Balik tempat, balik kampung sendiri, Korea kampung kat sendiri, kat kampung, kat taman dia tak sembahyang jemaah. Ingat tu Allah bukan berada di Mekah, Allah bukan berada di bumi Madinah, Allah berada di mana-mana. Kadang banyak orang cakap, bukan banyak orang cakap, ada setengah yang tak faham. Dia sibuk nak tanya Allah duduk kat mana, Allah tengah buat apa. Anak kita sekarang ni masuk, anak Haji kan sekarang ni tengah belajar kan. Haji tahu tak dia buat apa? Tahu tak dia buat apa? Tahu? Hebatlah Haji, saya tahu apa. Haji pun tak tahu dia tengah buat apa. Dia tengah hafal Quran ke, dia tengah makan ke, dia tengah duduk ke, kita tak tahu. Kan? Antara makhluk dan makhluk pun kita tak tahu. Sebab tu kita tidak boleh memikirkan tentang yang membuat makhluk. Itu kalau belajar kitab tauhid, dia panggil makhluk ni dia ada 5 kaedah, 5 nama. Jisim, jirim, jauhar firid, jismul latif. Inilah nama-nama makhluk. Sebab tu ulama suruh kita mengaji sampai mati. Kita yang mengaji pun, kita yang belajar pun masih tak tahu lagi macam mana orang yang tak belajar. Kulit sama kulit. Peha haji kan, bila kita tampuk sakit tak? Padahal kulit dengan kulit. Itulah iblis tu dia jadi daripada api. Walaupun dia jadi daripada api, dia masuk neraka tetap rasa sakit. Tu iblis. Jin daripada lidah neraka. Jin, ulama tak bagi kita damping dengan jin, tak bagi berkawan dengan jin. Tuan-tuan, kalau kita buat pengobatan ruqyah, tiba-tiba jumpa dengan ustaz ni beritahu ada jin tepi kau tu, kata ustaz tu, jin tengah masuk tu, janganlah berubat dengan ustaz ni. Jangan berubat dengan ustaz ni. Ulama tak lagi. Rosak kita punya akidah. Faham? Sebab apa? Jin ni, iblis ni, dia walaupun dia duduk di dunia, tetapi dia benda yang tak nampak. Betul, dia sasaran ni siapa? Wanita, perempuan. Betul, orang perempuan dia suka marah. Dia suka marah ni dalam meja. Sikit marah. Sian suami, jangan suka marah. Sebab dalam kitab Muhimah menyebutkan, isteri yang suka memarah-marah suami,
Sampai suami kecil hati, tersinggung, tengok muka tak buat, muka sedih. Ya? Suami kecil hati, ya, kecil hati. Dalam kitab sebut apa? Malaikat tu dia melaknat sampai suami tu redha. Bila suami tu dah maafkan, barulah malaikat berhenti melaknat. Kalau buka dalam kitab Muhimmah, ingat macam inilah, satu yang akan datang kita syorkan kita mengaji dua kitab lah, senang. Ya? Kitab Badatul Hidayah satu, kitab Muhimmah tu. Bab kitab Muhimmah ni bab perihal menikahan, bab ibadat, bab jenayat, dan bab tentang suami isteri, bab tentang syurga, bab tentang neraka. Dalam kitab tu menyebutkan isteri memegang tangan suami, suami balik terus pegang, gugur dosa. Ini tak ada, suami balik terus pegang apa? Duit, pegang duit. Duit mana duit? Duit mana duit? Bukan yang orang perempuan sini, orang perempuan tempat lain. Dekat Zimbabwe sana. Suami pegang tangan isteri, gugur dosa. Selalu pegang, selalu pegang, selalu pegang. Itu yang Rasulullah suruh suami ni suap isteri makan. Suap. Bila suap tu, Allah Akbar, bukan senang nak dapat suap. Suap, masa suami dapat duit kena beli SP, suap lah. Lepas tu tak suap dah. Faham? Suap, selalu suap, selalu suap, selalu suap. Isteri yang mati dalam redha suami, syurga dia boleh. Redha suami tu macam mana? Hati suami tu tak tersinggung. Lepas tu isteri kena selalu minta maaf dengan suami. Selalu minta maaf, selalu minta maaf. Ini tak ada minta maaf hari raya. Itu pun sebab ada raya. Kalau tak ada raya, langsung tak minta maaf. Sebab tekad dia nak masuk syurga daripada suami. Itu tekad dia. Itu yang bila dia sebelum nikah, dia wajib taat mak ayah dia. Nak keluar rumah pun, nak sedia kain pun minta izin dengan mak ayah. Itu bila dia nikah je, berpindah taat. Taat tu berpindah. Asalnya bila sebelum dia nikah, bapaknya tanggung dosa anak ni. Bila dia dah nikah, pindahlah dosa tu ditanggung oleh suami. Apabila suami tu tidak mengajar ilmu fardhu kepada isterinya dan tidak menegah tentang bab hukum syarak. Itu dalam Al-Quran berkata Allah, ku anfatakum ahlikum nar. Ar-rijalu qawmun 'alan nisa. Dalam hadis sebut ar-rijalu qawmun 'alan nisa, lelaki itu ketua bagi kaum, nisa tu perempuan. Apa tu menuntut ilmu ni wajib. Bukan sunat, wajib. Dia rukun lain, fardu lain. Sunat abad lain, sunat hayat lain, sunat muakkad lain. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kekotoran najis, yang keji, yang jahat. Itu najis ni dia tak baik. Itu air minum ni segi zahir kita nampak elok. Itu bila masuk dalam tubuh, Allah lebih maha mengetahui, dia lebih tahu yang mana yang baik, dia jadikan darah, dia jadikan daging, dia jadikan benda-benda yang baik dalam tubuh. Yang tak baik, dia jadikan najis. Itu jadi tak telinga, tak hidung, tak gigi, tak dalam perut. Lepas tu kita hebat macam mana, sekalipun lawang macam mana, duit banyak macam mana pun dah, tetap ada taik dalam perut. Sebab apa? Sebab kita duduk kat dunia. Duduk dalam syurga tak ada taik. Dia makan sampai sini, makan juga dalam syurga, makan sampai sini hilang. Dia jadi keringat, jadi peluh. Ni dah syurga. Syurga ni semua daripada nur, semua daripada cahaya. Syurga ni tak boleh dia lintah apa semua datang. Ini syurga Allah. Jalan syurga, bidadari cakap dengan tuan dia, tak panggil suami, dia panggil tuan. Dia tunduk. Dia tidak menongak macam wanita dekat dunia, menongak tengok suami. Suami rendah, tengok suami macam nak makan. Benda yang dia tak dapat, macam rimau. Tengok akhir zaman, suami kena tumbuk. Kalau suami sini tak ada kena tumbuk. Suami sini semua suami yang soleh, semua wanita yang solehah. Dan kita sebut apa? Mar'atus solehah. Ni dia katakan ratu cantik, wanita yang solehah. Itu ratu cantik. Wanita yang solehah ni dia tidak menceritakan aib suami dan tidak memburukkan keluarga suami dan tidak mengambil harta suami tanpa izin suami. Dia banyak tentang wanita yang solehah. Dia akan berhias-hias apabila dengar suaminya balik, dan dia tidak akan berhias apabila suami tidak ada di rumah. Ini isteri yang solehah. Dengar suami balik kerja, cepat-cepat mandi, wangi-wangi, pakai gincu, tunggu 2 pintu.
Anak tanya, apa tu mak? Tu ayah balik, baby balik. Tak ada, suami balik dia main handphone je. Sibuk dengan grup kutu dia, sibuk dengan TikTok dia, Suami kecil hati, singgung suami. Kalau baru nikah, Allahu Akbar, kalau baru nikah, suami nak pergi kerja, tunggu depan pagar, siap jaga parking, Suami bila dah beranak, dah bercucu, kalau suami nak pergi kerja, suami nak pergi masjid apa? Pergi masjid, pergi lah. Lambat jangan lupa saya depan prank. Lambat jagalah, jangan main. Warning lagi, Orang sini, orang tempat lain, tapi tengok macam kat sini, Ingat tu, dengan suami jaga betul-betul, suami sungguh-sungguh. Isteri yang derhaka dengan suaminya, tak jumpa suami di dekat negeri akhirat, tak jumpa, tak jumpa. Lepas tu kalau talak mati, dia jumpa suami. Kalau cerai hidup, tak jumpa. Betul, hati-hati buat bercerai. Cerai hidup, tak jumpa. Cerai hidup, dia jumpa bila dia ada salah. Contoh, dia dengan ni suami, ni isteri, bukan betul-betul pun, Bila bercerai dua orang ni, cara yang tak baik. Cara yang tak baik, sangkut, jumpa dekat di padang mahsyar. Tapi kalau cerai tak baik, tak jumpa. Sebab apa jumpa? Sebab ada perkiraan di padang mahsyar. Kalau talak mati, jumpa. Itu yang kelebihan talak mati, cerai mati. Itu yang bila kematian suami, isteri tidak dimana pergi kubur. Bila dia dalam iddah. Tapi pendapat yang kedua, dibenarkan. Tapi apabila yang kata dibenarkan tu, apabila orang lelaki dah tak ada di tanah perkuburan, maka pergilah dengan mahramnya. Itu pun sekejap sahaja. Tak payah nak cium batu nisan, tak payah. Masa suami hidup tak nak cium, masa suami dah mati pun nak cium batu nisan. Buat apa? Cincung batu nisan. Anak kata, kenapa mak ni kepala bapak kau ni cantik mengengkau, tahu boleh buat hukum. Masa suami hidup tu cium, bila cium gugur dosa, cium batu tak dapat apa. Pelik masa pergi kubur baru pakai tudung, masa lepas pada tanah perkuburan buka tudung balik. Apalah orang perempuan ni, Ingat tu satu helai rambut dalam kitab Muhimmah, masa Nabi Isra' Mi'raj, tunjuk dengan sengaja masuk neraka 70 tahun. Dengan sengaja. Tak kira lah dia siapa, bini pegawai, bini tak pegawai, bini ustaz sekali pun, neraka ni tak kira siapa. Bila siapa yang buat dosa je, mati belum sempat bertaubat kepada Allah, kerja dia apa? Dia membakar. Itulah api neraka Jahannam, api neraka Allah. Itu masa bulan Ramadan, neraka ni tutup. Dia tutup masa bulan Ramadannya. Bulan Ramadan syurga buka, pintu syurga buka. Masa bulan Ramadan, malaikat teronek. Malaikat Allah, najih. Bab najih. Kau tengok aku macam abang kawasan. Telinga najih tak? Najih? Mazhab mana najih? Telinga tak najih, tapi dia kotor. Hidung najih tak? Tak najih. Tak najih boleh makan tak? Tak boleh. Walaupun tak najih tak boleh makan. Tu kena tahu tu. Taik ni ada najih, ada tak najih. Ni bab tentang bab tentang taik. Air liur, dia di dalam, dia bersih. Bila dia keluar, dia kotor. Ni air liur. Betul dalam bab solat, ada ingus meleleh, jangan berhenti sembahyang, terus je sembahyang. Tu ulama beritahu boleh hembus dalam bukit. Boleh. Bukit sendiri yang bukit orang sebelah. Ni kaedah solat, jangan hembus macam ni. Kena orang sebelah mana? Faham Air liur, ada air liur yang najis, ada air liur yang tak najis, air liur basi. Bila dia keluar daripada dalam perut, maka najis. Bila dia di dalam mulut, di luar, dia kawasan luar ni, maka tak najis. Lepas tu kita punya mulut busuk. Kenapa busuk? Sebab apa? Sebab dunia. Dunia ni semua busuk. Faham dia masuk syurga, sama wangi, bau kasturi, semerbak kasturi. Dalam syurga batuk pun tak ada.
batuk pun tak ada, berdahan macam tu pun tak ada. Pun tak ada. Tak ada. Syurga ni hebat. Syurga ni bukan tempat orang sakit. Syurga ni bukan tempat orang ada masalah. Syurga ni tempat bersenang-senang, bersuka-suka. Sampai penduduk syurga dia bertanya dengan Allah, ya Allah, kami duduk syurga sampai bila? Padahal dia dah duduk dah 1 bilion tahun. Fikir ya, bilion. Satu hari dekat dunia, 1000 tahun dekat negeri akhirat. Orang yang masuk dalam kubur tu, sekarang kita tengok, dia baru mati hari ni baru ke bumi. Kita tengok baru sehari, padahal dia duduk dalam tu dah 1000 tahun. Tu kaedah akhirat. Macam kita belajar lah, padahal baru sekejap, baru 10 minit. Kita rasa dah macam duduk macam kursus umrah. Macam lama kan, kursus umrah dah macam 2 jam masa. Tu sebab ada kursi, sedapnya dok. Cuba duduk bawah, tumbang. Ya. Ini kaedah untuk ilmu. Itu kaedah tentang akhirat. Akhirat ni lain. Ya. Tengok orang kadang pergi tanah haram. Ya. Lain. Ya. Duduk kat negara kita lain. Kenapa? Sana kadang kita nak tengok orang buka aurat pun tak ada. Kalau di kawasan Mekah tu, Masjidil Haram tu, dan kawasan Madinah tak ada, tapi dekat belah-belah Jeddah dah bersepah dah orang buka aurat. Ya. Ya. Itu dalam jamban tempat syaitan. Dalam jamban jangan cakap. Ya. Kadang suami tengah berak, bini tanya, Bang, duit tadi nak beli ikan ni mana letak ni? Ya. Begitu ya. Alah. Jangan cakap. Tu atas meja tu, sebelah kitab. Ya, busuknya suami. Jangan cakap, diam je, jangan cakap. Ya. Tempat syaitan. Ya, tempat kotor. Itu dalam zaman yang lama. Pernah dulu sekali pergi ke rumah seorang sahabat. Bilik dia macam hotel. Bilik, bukan bilik tidur, bilik berak. Siap dia beritahu Ustaz, itu ada remote TV, Ustaz boleh buka Asro. Ingat aku kaki Asro tengok TV dalam jamban. Jamban dia aircon. Ada remote, ada majalah, ada semua dia. Sambil berak boleh tengok majalah. Tengok tuan-tuan ya. Badai tempat syaitan. Itu yang ulama suruh baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Bila dia baca ni, pandangan mata jin tu dia dibutakan. Dia tak nampak. Kita dalam bilik air, dalam jamban, kita telanjang, dia tak nampak. Inilah hebat ayat ni. Ya. Dengan nama dia, ya. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Ya, tiada dia melainkan dia. Faham ya? Kalau bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau saya baca, ya, 3 kali lepas maghrib dan lepas subuh, dia dihindar daripada sihir dan dihindar daripada kena santau. Dan dihindar daripada kena ragut. Banyaklah kelebihan ayat ni, ya. Kotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Nampak? Pernah tak kau nak dengar, pernah tak nampak orang nama Muhammad Syaitan? Tak pernah. Mana ada? Sebab syaitan nama pun orang tak suka. Muhammad Azazil tak pernah. Tapi yang akan datang, orang akan taruh nama Muhammad Azazil, Muhammad Syaitan. Kenapa? Dah orang makin lama makin bodoh. Orang makin lama makin tak tahu. Okay. Ngaji tak mahu, ngaji bahasa Arab tak mahu, ngaji nahwu saraf tak mahu. Jadi dia tak tahu tentang makna. Itu dalam solat dia ada tazakkur, dia ada tadabbur, dia ada tafahum. Tafahum tu dia faham apa yang dia baca dan apa yang dia buat dalam solat. Ya. Itu bila dia faham, tu semayang seronok. Khusyuk semayang. Ya. Dia tak ingat apa-apa dalam solat. Ya. Nak khusyuk semayang senangnya, kena kurang makan. Ya, kena kurang makan dan jangan makan benda-benda yang subhat. Tu orang sufi dia tak minum, tak makan dekat kedai-kedai mamak, kedai-kedai mamak, kedai-kedai tom yam. Macam kita ni bukan ahli sufi, ada kedai kopi, ya. Tak dapat kan sotong black pepper, tak boleh. Tak dapat ikan siakap 3 rasa, tak boleh, ya. Tak dapat teh tarik mamak, tak boleh. Bagi kita ni ahli fiqh. Ahli fiqh. Orang sufi lain, orang tasawuf lain, dia cakap pun tak banyak.
Cakap sepatah tanya, sepatah jawab, ya. Dekat rumah pun tak cakap banyak. Arwah almarhum abang ipar aku, Ustaz Omar, ya. Dia orang tasawuf. Dia cakap tak banyak. Dia keluar rumah pun, dia kalau dia keluar rumah pun pergi masjid, pergi mengajar. Lepas tu dia duduk rumah kan. Muka bersih, tuan-tuan, ya. Muka bersih. Meninggal hari Jumaat. Tuan-tuan. Dia accident di Kelang, keluar surat khabar metro. Accident dia Kelang, hari tu dia puasa hari Senin. Dia suka puasa Senin Khamis. Depan lori, dia tengah-tengah, belakang lori tak ada brek. Bantai kereta patah riuk. Dia tengah, padahal dia patah riuk, dia duduk macam ni. Dekat dada pegang Quran. Tu tanda dia tengah drive tu sambil tengok Quran. Nampak, ya? Kita kalau kena tengah tengok handphone, tuan-tuan, ya. Nampak, tuan-tuan. Orang hebat. Cakap tak banyak. Dia kalau keluar ceramah pun tak ada minum-minum kedai, tuan-tuan, ya. Meninggal pun hari yang baik pada bulan Rejab, ya, pada hari Jumaat. Dan ketika engkau keluar daripada jamban, dalam sebut jamban, tandas, ya. Maka hendaklah engkau baca ghufranakal hamdu lillahilladzi azhab anni ma yu'dini wa abqa alayya ma apa tu? Fa'uni, ya. Boleh baca Jawi? Tak boleh. Jawi udah. Jawi udah, baca Jawi tak boleh, ya. Boleh baca Jawi? Sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit kena banyak-banyak ya. Kena baca Jawi. Hari zaman orang beramak banyak tak boleh baca Jawi, ya. Berjawi dah, berjawi tu dah sunat lah, ya. Kena tahu. Itu yang ada seorang hamba Allah AJK masjid, dia pergi ziarah Tok Guru. Dia ada Tok Guru tu bagi kitab. Tok Guru tu bagi kitab, AJK masjid ni tak boleh baca. Nampak? Marah Tok Guru ni. Kau ni apa AJK masjid, kitab Jawi tak boleh baca. Kau jangan jadi AJK masjid lah, berhenti kan kau. Nampak? Marah Tok Guru ni, ya. Hari zaman orang ramai tak boleh baca kitab Jawi, tuan-tuan, ya. Dulu surat khabar Jawi ada, utusan Melayu. Ya, dulu ada, sekarang tak ada dah, tuan-tuan, ya. Artinya, ya Allah, nampak tu, ya. Ya Allah, berikan keampunan kepadaku. Minta keampunan kepada Allah. Sebab itu penduduk syurga ni semua hamba Allah yang dalam keampunan Allah, ya, penduduk syurga. Sebab itu solat, sod, lam alif, ta. Sod maknanya sidik. Sidik cakap Arab. Sidik maknanya benar. Lam alif, latifun. Latifun, kelembutan. Itu orang yang jaga solat, dia akhlak dia terpuji, ya. Ta adalah takwa. Inilah buat solat. Sebab itu kalau kita semayang, orang perempuan dia semayang tapi masih lawan suami lagi, itu tandanya semayangnya sah tapi Allah tak terima semayang dia. Orang lelaki pula semayang tapi suka masih lagi buat benda-benda haram, tu semayangnya sah tapi Allah tak terima semayang ni. Kita kena tahulah buat solat, ya. Itu setiap hari semayang ni akan dibawa naik. Akan dibawa naik. Bila semayang yang diterima oleh Allah, semayang seperti kain yang putih yang harum semerbak kasturi. Bila semayang yang Allah tak terima, semayang dia kotor tu macam mana? Dia semayang tapi masih lagi buat benda-benda haram. Dia semayang masih lagi leka dengan urusan dunia, buat naik hitam, busuk, kotor, ya. Dia lemparkan balik kepada muka dia. Itu yang ulama tafsir mengatakan. Ini ulama tafsir, bukan dalam hadis. Ulama kata apa? Itu yang awan menjadi hitam. Salah satunya adalah, ya, rosaknya solat bagi orang Islam. Solatnya seperti kain buruk yang hitam, maka awan menjadi hitam. Ini bukan hadis, ini kalam ulama, ya. Maka jadilah hujan, maka jadilah banjir bumi ini, ya. Siapa nak semayang lama, ya, semayang masjid ni. Siapa tahan, semayang masjid ni, ya. Siapa tak tahan, pergi tempat lain, ya. Orang yang alih-alih sufi yang boleh semayang masjid ni. Betul, bukan aku nak sembang kosong, bukan nak sembang kari, ya. Tak semua orang yang boleh, ya. Ada lagi satu tempat
imam dia baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kot? Boleh ke? Tak boleh ikut ya. Kalau tak boleh ikut, kena buat macam mana? Kena memfarakah lah. Kena keluar. Jangan kita ikut tapi kita memaki imam, tak boleh. Bila kita maki imam, maka haram. Bila tak tahan, kena keluar semayang. Kena semayang sendiri ya? Bukan keluar daripada saf, semayang ni sendiri, tapi kita niat, aku nak keluar daripada solat ni, daripada imam ni, kerana Allah ya? Makna dia, artinya, ya Allah, berikan keampunan kepadaku, segala puji bagi Allah ya. Betul, nak puji-puji ni, yang boleh puji Allah, boleh ya. Ya. Nak puji bini boleh, tapi jangan melampau-lampau ya. Puji isteri masak sedap boleh ya. Puji isteri tu supaya dia berubah jadi isteri yang tak baik kepada baik, boleh dah puji dia ya, itu. Suami, isteri pula kena puji suami, boleh. Puji kita kena tahulah puji yang mana ya. Suami pakai serban, puji bagus, abang cantik, abang pakai serban ya, puji ya. Tak ada, suami baru nak pakai serban, dah lekeh dah, dia lekeh lah suami. Alah, pakai serban konon nak tunjuk alim pula. Dia kalau cakap macam tu, dia haram. Bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab menyakiti hati orang. Tambah pula suami. Bila menghina, kafir pula. Tu ya. Ya Allah, berikan keampunan kepadaku, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan aku. Yalah. Kalau tahi tak keluar-keluar dalam perut kau, macam mana? Itu perut besar. Perut bila tahi tak keluar-keluar, perut besar. Tu orang perut besar tu banyak tahi ya. Minta malas siapa perut besar ya. Ni betul, orang dulu, ustaz-ustaz dulu, guru-guru dulu, diorang badan perut tak besar. Sebab apa? Orang dulu suka puasa. Ulama dulu suka puasa ya, suka puasa malam kurang tidur. Ulama dulu mata tu dia habiskan untuk Allah, baca Quran ya. Dia punya tubuhnya dia habiskan untuk Allah, sujud ya. Orang dulu siang dia banyak puasa. Sekarang tak ada, banyak makan ya. Lepas tu ustaz sekarang badan besar-besar, perut besar-besar. Salah siapa? Salah orang yang jemput. Bagi makan sedap sangat. Pasal tu ustaz sekarang banyak penyakit ya. Yelah, macam aku dulu belajar, makan nasi dengan minyak kicap, minyak ikan. Kicap, minyak ikan ya. Kadang makan ikan kering. Senin Khamis kena puasa. Siapa tak puasa, dia pandai cari makan ya. Seminggu sekali botak. Tapi sebenarnya botak ni ya, sunnah ni bukan botak. Sunnah ni rambut panjang. Dia tahu ya. Itu apabila orang lelaki rambut panjang, dia hukum dia asalnya haruslah. Dan bila dia ikut sunnah Nabi, maka baguslah. Tapi bila orang lain tengok pada belakang, contoh orang ni dia rambut panjang, kita tengok pada belakang, perempuan ke lelaki? Perempuan kot. Bila kata perempuan je, haram rambut dia. Sebab dia dah menyerupai perempuan ya. Tu kena tahu, nak bela rambut, yang Nabi bela rambut ni kat bahu ya. Nabi punya rambut ikan mayang cantik. Nabi ni dalam poket dia selalu ada sikat. Kita dalam poket ada apa? Ada letter selalu ya. Letter, rokok, handphone. Nabi 3 benda ke? Sikat, kayu sugi, minyak wangi. Ni hebat. Lepas tu Nabi beritahu, apabila orang bagi minyak wangi, jangan tolak ya. Dah orang nak bagi minyak wangi, tak nak, ana ada minyak wangi, ana ada nak pakai minyak wangi, bodoh dia ya. Sebab Nabi cakap dah, orang bagi minyak wangi jangan tolak ya. Sebab haruman ni adalah salah satunya haruman daripada syurga Allah ya. Itu dalam syurga ni wangi ya. Tengok Masjid Nabawi, tengok Masjidil Haram, tengok kita sujud, bau sedap, bau ut ya. Sejadah kita kat rumah bau apa? Hapak bau ya.
Tuan-tuan. Busuk bau, ya. Tambah RNR. Tuan-tuan, ya. Bau pengit. Kadang kita sujud, masuk dalam kereta bau lagi ke hidung, ya. Bau. Itu tempat solat ni kena bersih. Tempat solat ni, ya. Badan kena bersih. Nak semayang, baju kena bersih. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan, siapkan, ya, segala yang engkau perlukan untuk beristinja. Apa istinja? Apa istinja? Baguslah, dia ni bagus. Kalau kalau kita belajar, dia panggil apa ni, jahil murakab. Dia bukan jahil musid, ya, tak tahu dia cakap tak tahu. Ya. Jahil murakab ni dia tak tahu, belagak tahu. Jahil murakab, ya. Untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Qada hajat tahu? Bang, qada hajat tahu. Kau duduk planet mana ni? Qada hajat mana tahu? Ya. Dan jangan engkau beristinja dengan air dengan air di tempat qada hajat. Apa ni? Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat, dan hendaklah engkau beristinja, ya, melawaskan daripada air kencing. Maksudnya nak istinja ni, sebelum istinja air kencing tu kena lawaskan dulu. Istinja ni kena dengan benda yang kesat, ya, batu. Nanti kita jumpalah. Batu ni dia kalau 3 penjuru. Batu besar ni ya, bukan batu belok tu. Ya, nanti batu bata dia ambil. Susah ya. Besar ni ya. Ya, 3 penjuru ataupun 3 batu, 5 batu, 7 batu. Benda yang kesat. Batu boleh, tisu boleh, daun boleh. Daun nangka tak boleh. Daun nangka rosak kemaluan, ya. Benda yang kesat boleh, ya, benda yang kesat. Saya benda yang kesat. Tapi syaratnya najis itu tidak melebihi daripada lubang kemaluan. Ni baik istinja. Itu kena belajar baik istinja. Tu orang dulu dari dia punya jamban, bila air ada batu. Kita tak tahu main masuk. Kadang setengah bilik, bilik jamaah orang setengah ada batu, kita masuk-masuk berak orang tu, batu apa ni, tanta batu ni apa ni sihir ni. Kita ambil, kita buang pula. Itu dah batu istinja. Kita pula tak tahu pula, ini Syiah ni ada batu-batu yang jamban ni. Orang mengaji dia tahu lah. Tengok orang semayang pelik, semayang pakai helmet. Kita ambil gambar viral. Orang tu tak betul lah. Takkan orang betul semayang pakai helmet. Tengok orang semayang goyang. Orang tu ada penyakit lah. Penyakit Parkinson. Senang je. Ni tak ada. Ambil gambar viral, ambil gambar viral. Suka no viral kesalahan orang. Contohlah ada seorang mamat, dia jatuh berzina. Bila dia berzina, salah dia satu. Bila kita cari salah dia, cari keturunan dia, cari tempat dia, cari gambar dia, salah kita dah banyak lah yang main, ya. Itu jaga hablum minallah wa hablum minan nas. Orang ahli zina, kaki minum arak, ya, dia salahnya dengan Allah. Bila dia minta maaf dengan Allah, Allah maafkan. Bila salah dengan manusia ni lain. Kalau manusia selagi orang tu tak maafkan, tak boleh masuk syurga. Sampai tu isteri ni, dia tak boleh lawan suami. Sebab apa? Suami tu manusia. Itulah hukum dia. Bukan sebab apa, ya? Suami tu jahat macam mana ni pun, dia tak boleh lawan. Lawan. Kena Firaun. Firaun kena. Firaun bukan duduk Negeri Sembilan, bukan. Firaun bukan duduk Putrajaya, bukan. Firaun duduk Mesir. Jahat Firaun ni. Dia bunuh orang. Dia sorok Habatus Sauda, dia bunuh kanak-kanak. Jahat, dia mengaku dia Tuhan.
Dia tak pernah sakit. Firaun tak pernah sakit. Bini Firaun siapa bini Firaun? Ye. Ha? Asia. Haji dah ngantuk dah. Sian Haji. Tengok Asia, ya. Wanita hebat, tu wanita syurga. Dia steady sampai dia wafat, kepalanya pecah, dia empak batu. Faham, wanita syurga. Setiap apa yang Allah uji, Allah lebih yang maha mengetahui. Ada orang diuji dengan duit, ada orang diuji dengan nakalnya suami, ada orang diuji dengan garangnya isteri, ada orang diuji dengan masalah anak, macam-macam. Allah uji macam-macam, ya. Tak sama ujian yang lain, tuan-tuan, yang lain, ya. Ada orang diuji, bos syarikat dia garang sangat, macam-macam Allah uji, ya. Nama pun dunia ni tempat ujian. Dalam hadis sebut dunia ni tempat ujian, ya. Nanti dalam syurga tak ada kena uji. Syurga, ya. Dalam syurga tak ada susah payah macam ni, duduk-duduk, tak ada ngantuk-ngantuk, tak ada, ya. Penat-penat, tak ada. Syurga bersukaria. Nak pergi mana? Allah, aku dah cerita tentang syurga Allah, ya. Syurga Jannatul Ma'wa, Malaikat Jibril terbang 350,000 tahun, tak jumpa mana penghujung syurga Jannatul Ma'wa. Sayap Malaikat Jibril 600 terbang. Bukan macam borong tu, ya. Kalau dia buka satu, gelap bumi, tak jumpa syurga mana penghujung syurga Jannatul Ma'wa. Belum lagi syurga-syurga yang lain. Sebab itu siapa yang rajin sedekah, kuat sedekah, dia masuk syurga melalui pintu babus sedekah, khas VIP, ya. Siapa yang rajin main sunat duha, melalui pintu babut duha, VIP, ya. Tengok sembahyang duha untuk siapa? Kalau sembahyang duha tunjuk-tunjuk untuk isteri, tunjuk-tunjuk pula isteri untuk suami, tak ada, ya. Supaya isteri tengok suami ni soleh, boleh nak pergi isteri pun kata soleh bapak kau, bolehlah mak bagi dia pergi mancing, ya. Tengok dia sembahyang duha ni rajin ni, baik dia ni, ya. Dia orang macam ni sembahyang dah sah, tapi Allah tak bagi pahala, ya. Orang ni tak dapat mana lagi pintu duha, tak dapat. Sama buat sedekah, dia sedekah tunjuk kat orang, ya. Duit habis, pahala tak dapat. Kan Nabi kata apa? Tangan kanan bagi, tangan kiri diam. Tambah pula jenis orang sedekah yang mulut berkata-kata. Apalah, bukan dia percaya sekolah ni. Habis, pahala habis, duit habis, dosa lagi. Ya. Pak syaitan ni jahat, iblis ni jahat, ya. Sebab itu bila akhir zaman, bila dengar cerita orang ni, contohlah dia melakukan benda-benda yang tak elok, ya. Padahal tengok orang hebat, pakai jubah tapi buat yang tak elok. Tuan heran lah, sebab iblis ni hebat. Bukan sejarah Barsisa. Kenal Barsisa? Kenal Barsisa? Barsisa bukan orang hantar barang Fok Panda, bukan. Bukan pegawai custom, bukan pegawai polis, bukan pegawai immigration. Barsisa ni wali Allah. Malam-malam berzikir, tak keluar rumah, ya. Satu pendapat mengatakan anak murid dia boleh semayang di atas udara. Ni Barsisa. Iblis nak goda Barsisa, dia cari jalan, macam mana aku nak kafirkan Barsisa, macam mana aku nak jatuhkan akidah dia. Iblis cari jalan. Iblis duduk depan rumah Barsisa setiap hari, duduk depan, sampai Barsisa pelik, siapa lelaki ni. Sebab tu iblis ni boleh menyerupai apa sekalipun, binatang, manusia, dia boleh menyerupai, boleh menyerupai kipas, boleh, sebab dia Allah bagi ilmu luar biasa. Itu iblis, ya. Itu yang dia duduk depan rumah Barsisa lama sangat. Barsisa pelik, kau ni siapa? Dia kata aku nama Began-Began. Kau nak apa ni berdiri lama depan rumah aku? Aku nak jadi anak murid kau. Nampak, yes. Kata Barsisa, boleh ya. Jadi anak murid aku, jadi anak murid Barsisa, belajar dengan Barsisa, ibadah sama-sama, puasa sama-sama, ya. Lepas tu dia beritahu dengan Barsisa, wahai guruku, aku nak balik ya. Dia kata aku nak hijrah, ya. Tapi bukan hijrah,
Ya, dia cari jalan. Aku nak dia duduk rumah barsisa tu, dia kaji macam mana aku nak sesat barsisa. Barsisa ni kuat zikir, kuat ibadah, kuat sampai malam, dia kaji. Itu dia keluar pada rumah barsisa, dia rasuk seorang wanita. Dia rasuk seorang wanita, wanita ni kena ganggu iblis. Bila wanita ni kena ganggu, kena rasuk, iblis jin masuk dalam tubuh dia. Sakit lah. Bila sakit, iblis ni dia menyerupai manusia. Dia beritahu dengan ketua kampung, beritahu dengan bapa perempuan ni, beritahu dengan orang semua. Dia kata yang boleh baik, yang penyakit perempuan ni yang boleh baik, yang boleh ubat, barsisa tu je. Jadi orang bawa lah perempuan ni datang rumah barsisa. Ubat baik. Bila balik rumah, sakit balik. Sakit balik. Hantar di rumah barsisa, baik. Maka iblis bagi tahu dengan keluarga perempuan ni, dengan orang kampung, macam ni lah, buat satu bangsal rumah kecil depan rumah barsisa. Sebab dia duduk dengan barsisa ni, dia baik. Kata barsisa, janganlah, tak boleh. Barsisa orang kuat agama. Ya, kuat agama, orang hebat. Tapi macam mana kalau dia balik rumah dia sakit? Itu dia yang buat rumah tu, buat bangsal. Barsisa orang kuat zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kuat zikir. Perempuan ni bila duduk depan orang barsisa, dia sakit. Datang sakit, iblis tarik kain dia. Tarik kain perempuan tu, tarik. Peha perempuan ni bro, bukan peha beruk, faham? Peha perempuan. Main peha perempuan. Ustaz lah macam mana pun, ya. Hebat mengajar, ceramah dalam YouTube banyak, tapi kalau dah perempuan tarik kain sambil nampak peha, meleleh heli ustaz yang main. Lepas tu ustaz ni boleh jahanam, perempuan dengan harta. Hebat macam ni lah ustaz. Lepas tu tak heran kalau ustaz ni ada terbalik benda ni. Benda ni dah berlaku pada zaman dulu ni. Berlaku dah. Lepas tu bahaya. Bila dia menerima pangkat, bila wanita, bila duit, ustaz boleh jahanam, boleh hancur. Bahaya. Itu yang bila iblis tarik kain wanita ni, barsisa dia hati dia goyang, jatuh zina. Dia jatuh zina, dia dah kalang kabut, takut. Bila takut, dia bunuh perempuan ni. Bila bunuh perempuan ni, dia tanam belakang rumah. Bila tanam belakang rumah, iblis ikut. Bila dia tanam, bila dia dah balik, iblis keluarkan kain wanita ni sikit. Jadi iblis ni bagi tahu orang kampung, kata perempuan ni dah kena bunuh. Dia dah kena rogol, lepas tu dah kena bunuh. Barsisa kena tangkap. Bila barsisa kena tangkap, dia masuk dalam penjara. Bila masuk dalam penjara, iblis datang lagi. Apa kata iblis? Wahai guru, aku boleh tolong kau, tapi dengan syarat kau kena ikut agama aku. Pelik lah. Kau ni siapa? Aku sebenarnya adalah iblis. Nampak? Jahat iblis ni. Hati-hati lah. Itu perbanyak baca Al-Quran dan dekat dengan orang soleh. Bila ada masalah, tanya orang soleh. Ada masalah, tanya orang soleh. Sebab tu orang soleh ni ibadat dia sebagai tempat cah bateri. Itu. Betul, ulama-ulama ni dia buka kampung dekat hutan. Buka kampung madrasah ni, dia tak buka sekolah hafiz ulama, dia tak buka sekolah hafiz dekat pekan. Kalau buka sekolah hafiz dekat pekan, budak tak boleh jadi. Memang dalam rumah tu dia baca Quran. Keluar rumah tengok peha balik. Peha besar-besar tiang elektrik. Besar peha, bukan kecil. Hafal Quran macam mana? Kalau dah tengok benda yang tak elok, dia hilang. Kita kena hafal Quran ni, nak belajar sebelah pondok ni, kena sekolah ni betul-betul dalam hutan jauh, kat kampung capuk. Betul, budak boleh jadi orang alim. Duduk kat pekan, boleh nak hafal Quran, tapi dia duduk dalam tu, nanti dia keluar, habis balik. Sikit lagi, sikit lagi, boleh? Bukan selalu pun, datang jauh. Tuan-tuan rumah dekat je, tu jauh, perjalanan kat 3 jam. Tadi datang tolak pukul 3 sampai sini pukul 6. Jaga bak kencing. Lagi satu bak kencing anak ni kena tahu. Bila anak kanak-kanak ni dah makan benda yang lain selain pada susu mak dia, maka kencing dia pun najis. Sebab tu kalau semayang dokong anak tu pakai pampers, anak ni menanggung najis. Ada orang cakap Nabi dia semayang dokong Hasan Husin. Nabi boleh pula? Memanglah Nabi boleh, sebab Nabi mendokong cucunya Hasan Husin tu, cucunya dah berhatan, dah bersunat, tak menanggung najis. Anak kita sunat umur berapa tahun? Sunat umur 12 tahun.
menanggung najis. Tambah dalam pampers tu ada tahi, ada apa, ada kencing. Lepas tu kalau kita tengah semayang, anak datang duduk tolak. Kalau kita biar dia lama-lama, semayang kita batal lah sebab kita menanggung najis. Ya. Tolak pelan-pelan. Ya, tolak pelan-pelan, yang tolak kuat. Ya, zalim kat anak tu. Ya. Tak boleh berhenti semayang, tak boleh. Berhenti semayang marah. Apa? Kadang marah pula mak ni pula. Apa dah ayang ni? Apa nak semayang jaga anak tu? Main handphone pula. Tak boleh. Berhenti semayang haram. Tak boleh. Anda tahu. Itu di antara binatang yang dimaafkan bila kita semayang, dia datang kat kita, tak najis, datang kat kita najis, itu kucing. Selalu kalau yang orang semayang, yang selalu binatang datang kat kita, apa? Binatang apa? Kucing kan? Pernah kalau kita semayang lembu datang? Pernah? Tak pernah. Tikus. Pernah kau semayang datang tikus datang? Pernah? Tak pernah. Sebab itu kucing ni, buka dalam hadis Sahih Muslim, bila kita semayang, bulu dia tercabut, melekat dekat tubuh kita, maka semayang sah. Kenapa? Pertamanya, binatang itu termasuk binatang yang jinak. Kita elak macam mana, dia tetap datang dekat manusia. Yang kedua, bulu tercabut bukan atas kita cabut. Kalau kita ambil cabut dekat badan ni, kita letak kat tubuh kita, letak kat baju kita, maka semayang batal. Sebab dah dekir bangkai. Ni kena tahulah. Ya. Kucing ni maafkan, tengoklah. Tuan rumah semayang, kucing masuk angin. Relax. Ya. Tahan dia tu. Ya. Duduk dalam kain, relax je dia. Kena bagi kucing makan, kucing minum. Nampak walaupun kucing dia, ya, pahala besar. Sikit lagi, melawaskan kencing. Kencing kena lawas. Lepas tu kalau siapa kencing tak ikut sunnah, itu dia kena penyakit susul baul. Penyakit susul baul ni, orang lelaki ni, orang perempuan tak kena susul baul. Orang perempuan ni dia tak kena penyakit susul baul. Yang selalu kena penyakit susul baul ni orang lelaki. Maksudnya dia ni kemaluan, dia air kencing selalu keluar. Puncanya apa? Bila kencing tak ikut sunnah. Lepas tu kencing ni jangan berdiri. Bila kencing berdiri tak ikut sunnah. Ya? Bila dia kencing duduk, dia ikut betul saluran dia. Bila kencing berdiri, dia terus saja, dia tak ikut saluran yang betul. Itu yang kena penyakit susul baul. Bila kena penyakit susul baul, macam mana nak semayang? Macam mana semayang? Air kencing keluar je, macam mana? Dia keluar tak adalah banyak macam air pipe tu. Dia sikit. Macam mana? Mana tahu ni kena belajar ni. Nanti tiba-tiba benda ni datang. Tukar seluar lain. Keluar lagi, tukar lagi. Keluar lagi, tukar lagi. Habislah seluar kau. Dia nak semayang, bila azan aja, Allahu Akbar, basuh kemaluan. Basuh kemaluan, balut. Tak kira balut dengan apa, dengan selotip, dengan pampers, dengan apa, balut. Dah balut, ambil uduk. Dah ambil uduk, satu fardu, satu qobliyah, ba'diyah. Lepas itu habis. Uduknya habis. Ini orang yang berpenyakit. Betul sama orang perempuan yang apa ni, yang darah penyakit tu. Kemaluan dalam apa, isadah tu, ya. Darah penyakit tu. Betul orang perempuan bila dia kemaluannya keluar darah, ya, dia tetap wajib solat. Itu bukan darah haid. Sebab darah haid ni paling lama 15 hari. 15 hari. Lepas itu dah di dalam kitab menyebutkan, dalam kitab Bahrul Mazi pun ada, dalam kitab-kitab yang lain, itu dia panggil cecair. Cecair di kemaluan wanita ni dia bukan 3, dia ada tak silap 15 nama cecair. 15 nama cecair. InsyaAllah yang akan datang ketarang, ya. Samalah dia punya hukum solat, sama macam tadi, sama je penyakit susul baul, ya. Lepas tu semayang tak boleh tinggal, tak boleh. Selagi orang tu kena bubu lambuk, ya, kena apple, wajib semayang. Tengok dekat hospital berapa ramai orang tak semayang, ya, alasan dekat tepi ada beg tai. Tetap sama je semayang, ya, tak wajib semayang. Tengok kena semayang cara macam mana? Duduk, baring, macam mana kena semayang. Selagi akal dia berfungsi, lagi dia kenal suami dia, kenal anak dia, ya, kenal bau lambuk, kenal menu ini makan tengah hari makan apa, tengah hari petang makan apa, ya. Yang paling apple dia kena, ya. Semayang tak boleh. Berapa ramai orang tak semayang, ya. Semayang ni tak boleh ambil ringan semayang ni. Tu ni kalau ni bukan kitab fiqh, ni kitab tasawuf. Apabila isteri itu duduk dengan suami tak semayang, isteri itu duduk dengan seekor babi jantan.
Ni kitab tasawuf, bukan kitab fiqh. Ya. Suami pula duduk dengan perempuan, wanita, isteri yang tak sembahyang, dia duduk dengan babi betina. Ya. Ini dalam kitab tasawuf. Kitab-kitab kuning. Sebab apa? Kalau buka dalam kitab Muhimmah, orang yang nanti bangun daripada padang mahsyar, dia bangun ada yang badan manusia, kepala babi, kepala keldai, kepala kera, ya. Ini hadis sahih. Ya, orang bangun badan manusia tapi kepala binatang. Ini hadis sahih. Sebab tu padang mahsyar ni ada satu pendapat kata kita berdiri 1000 tahun. Berdiri 1000 tahun. Dia nak dipanggil nama dia 50,000 tahun baru panggil. Itu yang sampai perut orang pecah sebab berdiri terlampau lama sangat di padang mahsyar. Berbeza dengan orang soleh. Tu sebab tu kena jadi orang soleh. Ya. Betul, orang soleh ni dekat di padang mahsyar dia selamat. Sebab apa? Dia dijamin oleh kitab Al-Quran. Dan dia dijamin oleh puasa dia. Ini kelebihan orang puasa, ya. Dan kelebihan bagi orang makan, banyaklah kelebihan, ya, dalam kitab-kitab kuning. Dia pada mahsyar telanjang. Telanjang bro, pada mahsyar. Tak pakai seluar, ya. Tak ada nak pakai seluar pada mahsyar. Ya. Semua tengok atas. Ya. Bumi merah, langit merah. Ya, merah. Dekat mana? Di Syam. Itu yang nanti bila nak kiamat, api keluar dekat Syam. Sebelum Dajjal muncul, matahari akan terbit sebelah barat. Ya. Matahari akan terbit sebelah barat. Dalam hadis sebut matahari ni dia tenggelam tu bukan tenggelam tepi laut. Dia tenggelam tu dia duduk bawah arash. Matahari tu, ya. Dalam masa 3 hari dia tidak dapat arahan daripada Allah. Itu yang dia duduk. Allah kata timbul, dia timbul sebelah barat. Ya. Matahari, ya. Itu janganlah, maksudnya sebab tu ulama suruh kita bertaubat setiap hari. Istighfar jangan tinggal, minta maaf dengan suami setiap hari, minta maaf dengan isteri setiap hari, ya. Jangan minta maaf dengan orang setiap hari. Bukan apa, kita takut tiba-tiba matahari terbit sebelah barat. Ya, bila terbit sebelah barat, pintu taubat tutup dah. Pintu taubat tutup dengan 2 jalan. Satu bila nyawa sampai sini. Dia panggil bila nyawa keluar dia panggil nurul hayat. Nurul hayat ni ruhul hayat. Ruh yang hidup. Dia keluar. Ya, bila sampai sini, betul bila orang nak mati dia naik sampai kaki, bila jaga orang tengah sakarat, orang nak mati ni pegang kaki dia. Kalau kaki sejuk dah tu roh dia naik. Ya, naik. Bila nanti bila sampai perut dia berombak. Ni orang nak mati, berombak. Itu kena tunggu orang sakaratul maut. Ya. Ruh dia panggil 3 ruh dia ada ruh jasmaniyah, ruh rohaniyah, ruh jasmaniyah, ruh jasmaniyah, ruh rohaniyah. Lagi ruh apa? Ruh rohaniyah, ruh jasmaniyah, ruh sultaniyah. Aku tanya, aku yang jawab. Apa dah? Ya. Ruh sultaniyah ni ruh yang memimpin. Ruh yang memimpin, ruh sultaniyah. Ya. Tapi roh jangan kita kaji-kaji. Roh kat mana? Roh tengah mana? Ya. Yang pembuat roh pun kita tak tahu. Sikit lagi, ya, kita berhenti. Sikit je lagi, ya. Maksudnya sikit lagi tak berhenti pun, ya. Beristiwa, melawaskanlah daripada air kencing dengan cara engkau berdaham. Kencing kena berdaham. Kau kencing berdaham tak? Berdaham tak kencing? Apalah kencing tak berdaham, ya? Nampak tu. Kencing kena berdaham. Untuk apa? Untuk melawaskan kencing, ya? Macam tu lah. Berdaham. Tapi pelan-pelannya, jangan sampai nak goboh jamban tu. Perlu je. Alah macam ni kita marah budak. Itulah, ya. Orang lelaki lah, perempuan tak payah. Nanti jamban sebelah. Ayam berapa dah? Baru 2. Lelaki je, perempuan tak payah, ya. Lelaki je. Ini yang Nabi buat, ya. Yang Rasulullah buat, ya, berdaham.
Bila kita kencing ikut sunnah, kita dijauhi penyakit susul baul. Bila kencing ikut sunnah, bagi orang lelaki, dia tidak melemahkan syahwat. Tu orang lelaki akhir zaman banyak mati pucuk, banyak lemah syahwat, banyak makan ubat kuat. Salah satu ni lah, bila kencing tak ikut sunnah. Kita ikut sunnah. Itu yang ulama tak bagi kita kencing dalam air. Ulama tak bagi kencing dalam air, ya. Dia bukan haram kencing dalam air, dia tak haram. Dia akan melemahkan kemaluan orang lelaki. Daripada air kencing dengan cara engkau berdaham, ya, berdaham dan melakukan jari di bawah kemaluan. Lepas tu nak belajar fiqah ni tak boleh malu. Bila malu, anak murid tak faham. Tapi bila mengajar, nanti ustaz pula kena cok ustaz belu. Nak tunjuk tanya ni. Nak tunjuk tak payah? Tak payah? Tak payah kau tahu tak? Macam mana? Cuba tunjuk. Macam mana? Kau tahu? Nanti kau salah buat. Main. Ya. Ini kemaluan. Ini kemaluan. Jadi kena pegang di bawah. Pegang di bawah, dia kena tarik. Sebab apa? Bila dia tak tarik, air kencing bertakung dalam ni. Bila bertakung dalam ni, nanti bila dia solat, dia akan keluar. Bila dia rukuk, bila dia sujud. Itu yang dalam kitab menyebutkan, ulama bagi tahu dia kena tarik. Itu yang mula kena daham. Berdaham bagi dia keluar betul. Lepas tu orang tu tahu, bila kita kan pergi masjid, pergi surau mana-mana, bila dalam jamban tu ada orang berdaham, ni orang yang belajar. Orang belajar. Betul, orang yang mengaji, dia tak akan kencing berdiri di halayak ramai. Macam mana pun dia akan kencing dalam jamban. Kalau berdiri pun di dalam jamban seorang-seorang. Sikit lagi, ya. Yang main yang tanya tahu-tahu, nanti kan salah buat. Ya, bila tak betul nanti kan susah. Tadi dah belajar istinja. Istinja dengan apa? Dengan apa? Dah tak tahu pula. Ya, dah sampai pipit je besar, ya. Ni sikit lagi. Dan melakukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Kena tarik 3 kali. Ya, tarik 3 kali. Dia bukannya menghindar penyakit susul bau dan menghindar penyakit batu karang. Ini kelebihan ni, ya. Penyakit batu karang. Dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang. Di tengah padang. Di tempat orang kencing, ya. Lepas tu ulama tak bagi kencing bawah pokok. Ulama tak bagi kencing bawah pokok sebab apa? Sebab pokok berbuah, nanti kerja kencing, tentu pula buah durian kepala. Ya. Maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang. Itu kalau kencing R&R, kencing berdiri tu. Tu kencing di halayak ramai maka haram, tak boleh. Nampak? Ya. Muka je handsome, badan ni sado, kencing macam lembu. Kencing. Lembu macam lembu tak malu kat orang. Mana lembu malu? Selaba depan orang berak. Macam tu lah. Siapa kencing di halayak ramai, dia R&R, dia pejabat ke, dia mangkuk-mangkuk, di halayak ramai. Ya, sebab tu ulama bagi tahu dah, bila orang itu dia kencing di halayak ramai, orang tu iman dia teruk sangat. Ya. Kena carilah tempat yang nyorok. Tak ada selamba. Kena bagi Pak Haji. Orang tengok apa Pak Haji ni? Hai. Tahu. Ya. Benda ni iman orang dah teruk sangat lah, ya. Dulu orang kecil tu berjalan. Sekarang tak ada. Di pejabat R&R mangkuk-mangkuk, ya. Alasan seluar tak boleh buka. Kenapa berak kau boleh buka pula? Macam mana dia kena buka juga, ya. Apa bila dia kencing macam tu, dikuatiri merecik di tubuh dia, nanti dia solat. Sebab itu kalau orang pakai seluar, kalau orang pakai seluar sembahyang, aku tak mahu dia jadi imam. Takut, benda ni takut, ya. Tak mahu abang pakai seluar, ya.
Benda ni tak boleh semi-lewa. Sebab bermula seksa kubur ni kencing tak bersih. Ya, kencingnya buat main babak kencing ni, ya. Nampak kencingnya ada najis anak, bukan main lalak ke. Macam nak basuh kencing? Contoh tiba-tiba tengok ada budak kencing. Kencing, macam nak basuh? Kau umur berapa tahun dah? 20 ke 12? 20. Macam mana kalau ada kencing nak basuh? Wajib tahu. Kalau tak tahu dosa. Tengok buat. Mengkau besar apa tu? Lap bukan kau? Lap kencing. Cantik kan macam tu cara lap najis. Tak boleh. Ya. Kena dialihkan air. Faham? Ya. Dia kena dialih. Dia cara nak basuh najis. Sama kalau kapet ni sama. Tapi kalau kapet yang boleh buka, dia kena basuhlah. Ataupun kalau tak kapet tak ada buka, ulama kata dialihkan juga. Nanti bila dah boleh buka, baru tempat tu dia basuh. Ni kaedah dia macam tu. Dia macam mana dia kena alih? Ya, alih tu bukan nak satu cebok, walaupun sikit kena dialih. Syarat ni samalah ambil uduk, sebab tu ambil uduk ni kena dialih. Celak-celak tak boleh. Dia kena dialih. Sahaja aku mengangkat uduk kerana Allah Taala. Itu lah. Faham? Ya. Sikit je betul berhenti dah, ya. Ni bab ni banyak orang tak mengaji ni. Sibuk belajar kitab tinggi-tinggi, kitab hikam, hebat sangat. Belajar kitab hikam. Baru pencen JKR, pencen kerja pejabat, pencen kilang, tiba-tiba belajar kitab hikam. Apa barang? Ya, benda bab najis, bab wuduk tak selesai ni. Benda ni nampak ringan tapi bersangkutan dengan neraka. Kalau tak bersih, kalau tak betul, masuk kubur ni dah kena godang dengan malaikat. Ya. Benda ni wajib. Kalau tak tahu berdosa. Macam dia tak tahu berdosa. Suami kalau tak tahu ubat darah haid, berdosa suami. Kahwin dah? Belum. Tak tahu ubat darah haid, berdosa. Ya. Kalau dia tak tahu, contoh isteri tanya, "Bang, dah keluar darah ni, darah apa ni bang?" "Tak tahu, abang tak tahu. Abang pun dah tertengok. Abang tak pernah keluar haid bagi sedikit tu. Suami kena tahu. Ya, kena tahu. Dia kena tahu. Tiba-tiba 3 hari berhenti. Ya, berhenti. Mandi lah. Mandi semayang. Semayang keluar lagi. Panggil darah apa? Darah apa? Aku tanya dia, tanya orang perempuan. Tanya dia, nanti ni nak kahwin. Darah apa? Tak tahu. Tak boleh kahwin. Saya tak tahu tak boleh kahwin. Faham ya? Lepas tu juru nikah ni, dia nak nikahkan orang, dia kena tanya pengantin lelaki. Tanya bab darah haid, bab solat, bab air kencing, tanya. Kalau dia tak tahu, tak boleh kahwin. Tak boleh. Lepas tu nikah ni dia harus, bukan nikah ni wajib. Nikah ni harus. Ya, tapi benda ni orang ambil remeh-remeh. Lepas tu hari tu orang nak jadi menantu aku tanya. Ya, seorang menantu aku ustaz kerja bawah jais, dia kerja bawah jais insya-Allah. Nak jadi menantu aku tanya, walaupun kau ustaz aku tanya. Tanya bab ni, boleh susah boleh jadi menantu aku. Tidak tak boleh ya. Kau nak jadi menantu aku susah ya main. Ya, wallahu alam. Cukup sampai sini ya. Tanda sampai haji ke kau mahu buat istinja. Pandangan orang yang banyak ni je. Orang yang banyak. Tak ada, nak tutup dengan doa. Ada tanya apa kan? InsyaAllah nanti kalau bulan depan ada kuliah, nanti kalau ada kuliah, InsyaAllah kita tambah kitab lah. Kita baca 2 kitab ya? Kitab Muhimmah dan kitab Bidatul Hidayah ya? Nanti kitab saya usahalah. Kita tutup dengan doa ya? Tak ada apa nak tanya kan? Tadi nanti tanya masa ni lah luar majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namus wa bika al-masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kejang siapa nak ada kat kereta ya. Ini Habatus Sauda ni, kalau anak ke diri sendiri, kalau ada kena ulat bulu ke gatal ke kena nyamuk pun boleh. Ini bagus Habatus Sauda ya. Bagus Habatus Sauda ni, memang cukup terbaik. Baru ni anak baby anak
umur setahun, dia kena ulat bulu dan bulu nak merebak dah. Buka batu sauda, kita sapu kan, ya, baju selawat. Alhamdulillah, kelebihan batu sauda. Ya, betul, benarlah kata baginda, batu sauda adalah ubat segala penyakit. Ya, kalau nak batu sauda, kaki kijang dekat kereta, insya-Allah.